Assalamualaikum semua. Untuk hari ini, kita akan masuk topik yang ketiga dalam matematik tahun 4 iaitu tajuk wang. Apa yang kita akan gunakan hari ini adalah buku aktiviti yang tertera dekat video ini. Dan kita tengok apa yang kita belajar hari ini adalah dua benda, iaitu selesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan juga selesaikan ayat matematik tolak hingga 2 nilai wang dari 1 nilai wang. Okey, apa yang awak akan dapat lepas awak tengok video ni adalah yang pertama, mestilah dapat jawab soalan tambah dan tolak wang. Dan yang kedua, kita akan dapat jawab soalan yang melibatkan cari nilai wang dalam petak kosong. Okey, jom kita mulakan. Okay. Pertama sekali, kita kena kenal dululah wang tu apa sebenarnya. Okey, wang ni adalah nilai duit. Selalu kita panggil duit lah. Kita jarang panggil wang dalam kehidupan kita. Kita selalu panggil duit. Jadi yang tertera dekat skrin ni adalah satu bentuk nombor wang yang ada unit dia. Kena ada unit wang. Jadi kita gunakan mata wang Malaysia lah, RM. RM ni adalah simbol untuk ringgit Malaysia. Selepas tu kita mesti ada nombor yang kat depan ni kita panggil RM34,932. Okey, lepas tu mesti ada titik perpuluhan. Kalau soalan ni melibatkan titik perpuluhan, kita kena ada titik perpuluhan. Dan di belakang titik perpuluhan ni, 25 ni ataupun kita selalu panggil 25 kan. Tapi dalam tajuk wang, kita akan panggil dia 25 sen. Dan sen dekat belakang ni, dia mestilah dalam bentuk dua nombor. Dia kena dua nombor, mesti dua nombor. Okey, so cara nak baca nombor dekat sini adalah RM34,932.25. Kena sebut macam tu. Okey, kita masuk yang kedua pula iaitu tambah wang. Okey, dalam tajuk tambah, kita mestilah mendapat jawapan yang lebih banyak daripada soalan awak. Contohnya macam 2 tambah 1, kita punya jawapan mestilah 3. Kita tak akan dapat jawapan 1 atau kosong. Okey, kita akan dapat jawapan kita lebih besar daripada soalan kita. Dan kalau ada soalan yang melibatkan titik perpuluhan mestilah duduk satu baris ataupun satu garisan. Dan jangan lupa tulis unit RM. Sebab ini kita dah masuk tajuk yang berunit. Kita tak boleh lupa tulis unit apabila dah dapat jawapan. Okey. Kita akan terus tengok kepada soalan. Okey, kita akan tengok buku rujukan, buku aktiviti muka surat 45. Ini adalah soalannya. Bila nak baca nombor wang, jangan baca 4059. RM4059 tambah RM12368. Jangan baca macam tu. Kita baca ikut nilai tempat macam mana kita baca nombor bulat. RM4,059 tambah RM12,368. So saya sediakan terus kotak dekat sini. Jadi apa yang kita akan buat adalah tulis dulu nombor satu-satu. Dekat sini saya terus ambil nombor yang besar dulu. Kita tambahkan dengan nombor yang lebih kecil. Dan nombor yang lebih kecil ni saya akan tulis daripada belakang supaya saya tak tersilap untuk tulis nombor mengikut nilai tempat dia. Jadi tulis daripada belakang adalah langkah yang lebih selamat. Tapi kalau awak dah biasa tulis dari depan, dah tahu 4 tu memang ribu, tak ada masalah. Boleh tulis dari depan. Tapi saya syorkan kita tulis daripada belakang untuk nombor kedua sahaja. Sebab tak nak tersilap letak nombor. Lepas tu kita tambah macam biasa. 8 tambah 9, 17. 7 dekat bawah. Atas mestilah 1. 1 tambah 6 tambah 5 awak akan dapat 12. Letak 1 dekat atas juga. 1 tambah 3 akan dapat 4. Okay, lepas tu 2 tambah 4, 6. Lepas tu 1 bawa turun. Dan paling tak boleh lupa adalah kita kena tulis RM. Jadi jawapan dia adalah RM16,427. Kita terus tengok soalan yang kedua. Okey, soalan ni dia ada 3 nombor. Okey, bila ada 3 nombor, kita akan ada potensi untuk salah. Ada murid yang dia dah biasa
tulis semua terus nombor ataupun ada murid yang dia masih lagi saya nak kena kira dua-dua. Okey, yang mana lagi bagus? Yang mana lagi takkan ada kecuaian? Okey, dua-dua okey, tak ada masalah. Awak boleh buat dua-dua cara. Tapi kalau saya akan akan tambah dua nombor dulu. Saya tak nak ada kesilapan pada jawapan saya. Jadi dekat sini yang pertama sekali kita nampak RM4,618.50 tambah dengan RM761.60. Okey, saya nak tambahkan dua nombor tu dulu. Okey, RM saya jarakkan sikit, RM4,618.50 tambah dengan RM tulis daripada belakang sifar 6.167. Okey, so lepas tu buat garisan, pastikan guna pembaris, jangan buat macam saya bengkok-bengkok ni tak sesuai. Awak ada pembaris dekat rumah, awak guna pembaris. Okey, tambah macam biasa. 0, 5 tambah 6, 11, 1 tambah 8, 9, 9 tambah 1, 10, letak 1 atas juga. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 6, 8. Okey, 6 tambah 7, 13, 1 atas, 5. Okey, lepas tu kita tulis RM, jangan lupa letak titik perpuluhan. Okey, seterusnya kita nak tambah dengan 10,500. Okey, ni 10,500 ni. Dan 10,500 ni tak ada pun titik perpuluhan. Jadi macam mana kita nak jawab kalau tak ada titik perpuluhan? Kita sendiri kena letak siap-siap titik perpuluhan dekat belakang. Kita yang letak. Kalau tak ada, kita letak. Sebab kalau kita tak letak, kita akan tulis nombor tu dari belakang terus. Salah lah. Sebab nombor yang ada perpuluhan, kalau dia tak ada perpuluhan, kita letak titik perpuluhan kita. Salah ke? Tak salah. Sebab titik perpuluhan sifar-sifar ni, dia menandakan sen dia adalah kosong. Dia tak ada duit shilling lah maksudnya. Dia hanya ada duit ringgit sahaja. Lepas tu baru kita teruskan tulis sifar 501. Okey, lepas tu kita tulis RM dekat sini. Buat garisan, pastikan guna pembaris. Okey, lepas tu kita tambah macam biasa. 0, 1 tambah 0, 1, 0, 8 tambah 0, 8, 3 tambah 5, 8. Lepas tu dapat 5 tambah 0, 5, 1. Dan jangan lupa tulis RM. Dan paling penting sekali, kita tahu dekat sini ada titik perpuluhan. Jangan lupa letak titik perpuluhan tu. Nampak titik perpuluhan kita semua di atas satu garisan. Dia tak boleh bengkang-bengkok lah. Soalan wang dia umpama soalan titik perpuluhan. Soalan perpuluhan juga. Kena ingat titik perpuluhan mestilah atas satu garisan. Okey. Kita tengok soalan cari nilai dalam petak kosong. Di muka surat yang sama. Okey. Kalau cari nilai dalam petak kosong ni, dia mestilah tukar. Kalau dia operasi tambah, dia akan automatik tukar jadi operasi tolak. Tak kisahlah petak kosong awak tu di mana. Mungkin petak kosong awak tu di depan ataupun di tengah, tak kisah. Dua-dua tak ada masalah. Dua-dua kena tukar kepada operasi tolak juga. Okay, kita tengok contoh soalan dekat sini. Ada petak di tengah. Contoh soalan kita petaknya di tengah. Jadi, kita nampak operasi tambah. Automatiknya kita memang kena tukar jadi operasi tolak. Bila melibatkan operasi tolak, nombor besar kena tolak dengan nombor kecil. Barulah jawapan kita tu dapat. Okay, kalau awak tolak nombor kecil kepada nombor besar, salah lah. Tak boleh. Memang tak dapat jawapan dia. Jadi kita tulis dulu, kita kaji dulu. Dua-dua nombor ni tak ada titik perpuluhan. Tak ada titik perpuluhan. Jadi kita boleh tambah macam biasa. Kita tolak macam biasa. Okey, kalau tengok dekat sini, nombor yang lebih besar, mestilah nombor yang lebih banyak bilangan angkanya. So 14,678 tu bilangan angkanya ada 5. Yang ni 9,350 ni bilangan angkanya 4. Jadi kita ambil 14,000 tulis dekat depan dulu. 14,678. Kita tolakkan dengan RM. Tulis daripada belakang sifar 539.
Okay, buat garisan. Lepas tu kita tolak macam biasa. Bila nak tolak, semak satu-satu nombor. Boleh ditolakkan ke tidak. 8 boleh tolak 0, boleh. 7 tolak 5 pun boleh. 6 tolak 3 pun boleh. 4 tak boleh tolak 9. Jadi kita kena pinjam dari 1. Jadi 14. Okay, 14 boleh tolak 9. Okay, tolak macam biasa. Bila dah settle, dah semak. Kita boleh tolak 8 tolak 0, 8. 7 tolak 5, 2. 6 tolak 3, 3. 14 tolak 9, awak akan dapat 5. Okey, kosong tak payah tulis lah sebab dia dekat depan sekali. Okey, kita terus dapat jawapan dekat sini. Okey. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung untuk kelas yang akan datang. Terima kasih.